Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Star Smart. Hai, anda bersama saya Aisyah Najwa Muhammad Izamuddin, moderator Star Smart TV, TV PSS SK Temenggong Abdul Rahman. Informasi pendidikan segenap dimensi. Kita kini berada dalam rancangan Bicara Star Smart. Pada hari ini, kita akan membicarakan tentang isu berkaitan dengan fenomena gelombang haba yang telah melanda seluruh dunia. Dan bersama-sama kita pada hari ini, tetamu khas yang akan membicarakan tentang isu strok haba di sekolah. Saya memperkenalkan Cikgu Zuraiz Hasman Ismail, Guru Besar SK Temenggong Abdul Rahman. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang. Cikgu, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan gelombang haba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih adik Aisyah Najwa selaku moderator TV PSS Star Smart. Okey. Soalan pertama tadi berkaitan dengan dimaksud gelombang haba. Yang pertama daripada saya, terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi bual bicara Star Smart. Dan terima kasih juga kepada tim kru yang terdiri daripada anak-anak Star Smart yang terlibat dalam menyediakan proses untuk bual bicara hari ini. Okey, gelombang haba merupakan keadaan cuaca yang membawa kepada peningkatan suhu yang tinggi. Okey, cara mendadak dalam tempoh yang singkat. Itu yang maksudkan gelombang haba lah. Okey. Dan baru-baru ini Malaysia juga telah mencapai suhu yang paling tinggi iaitu 37 darjah Celsius yang selama 3 hari berturut-turut. Dan kita dalam media sosial terutamanya banyak isu-isu haba ini, strok haba, gelombang haba yang diperkatakan. Dan dia memberi kesan yang kepada penduduk khasnya kita di Malaysia ini. Fenomena gelombang haba ini memberi kesan yang serius terhadap kesihatan, terutamanya golongan kanak-kanak dan warga emas serta individu yang menghidapi penyakit kronik. Dan apabila kita terdedah dengan suhu yang tinggi, kita berisiko untuk mendapat penyakit kelesuan ataupun lebih serius lagi yang kita panggil strok haba. Okey, terima kasih Cikgu. Soalan yang kedua, apakah itu strok haba? Apakah itu strok haba? Strok haba ini berlaku apabila suhu badan kita meningkat terlalu tinggi sehingga melebihi 40 darjah Celsius. Ia terjadi apabila kita terdedah dengan keadaan sekeliling yang panas. Kepanasan yang melampau sehingga menyebabkan badan kita ni tak mampu untuk menstabilkan suhu dalaman kita. Okey, Cik. Seterusnya, Cikgu, apakah tanda-tanda seseorang itu mengalami strok haba? Okey, tanda-tanda kita mengalami strok haba. Okey, terima kasih Aisyah. Soalan ni memang haras tinggi ni. Tanda-tanda apabila seseorang itu mengalami strok haba yang kita dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang kita tengok poster-poster itu, satunya adalah mengalami sakit kepala. Kita akan rasa mual, mudah hilang fokus, lepas tu lidah menjadi bengkok, suhu badan kita sendiri melebihi 37 darjah Celsius, dan orang kata nadi bergerak dengan lebih laju. Itu antaranya lah. Kulit badan kita kulit menjadi kemerah-merahan. Itu antara beberapa yang saya ingat lah tanda-tanda gejala strok haba. Okey. Soalan yang seterusnya, Cikgu, apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi menghadapi isu strok haba ini? Okey, alhamdulillah. Saya memang tertunggu-tunggu soalan ni sebenarnya. Kan? Langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah bagi mengatasi strok haba. Sebenarnya kita beruntung di mana Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan aktiviti dengan strok haba ini. Okey,
Jadi sekolah kita merujuk kepada garis panduan. Berdasarkan garis panduan itu, Kementerian Pendidikan banyak memberi kelonggaran, antaranya membenarkan pemakaian baju sukan yang cerah sepanjang hari anak-anak berada di sekolah. Dan seterusnya, penangguhan aktiviti luar bilik darjah apabila suhu melebihi 35 darjah Celsius. Dan di peringkat dalaman kita sendiri juga, setelah melalui perbincangan PIBG, AJK PIBG dan PIBK, di mana anak-anak dibenarkan untuk membawa kipas mini. Dan kita juga telah menyediakan air masak untuk anak-anak refill. Kita ada mesin kuku yang mana anak-anak boleh refill dan sebagainya. Dan seterusnya, yang paling penting, sekiranya ada aktiviti luar, anak-anak ni wajib mendapat kebenaran daripada ibu bapa untuk menyertai aktiviti luar. Itu yang paling penting. Dan seterusnya yang lain tu, dari semasa ke semasa, pihak sekolah menyediakan ruang-ruang yang terhad, ruang-ruang yang sesuai untuk anak-anak menjalani aktiviti co-curriculum. Seperti di sekolah kita, bilik seminar yang kita kursi meja kita tepikan untuk anak-anak membuat aktiviti co-curriculum. Aktiviti kelab satuan unit uniform kita menggunakan bilik-bilik khas yang selesa, yang mana tidak terdedah kepada cuaca yang panas. Okey, dan yang terakhir daripada saya, bolehkah cikgu berikan sedikit pesanan atau ingatan buat para penonton dalam menghadapi situasi global ini? Okey, daripada saya lah khasnya untuk anak-anak Star Smart sendiri. Pesanan saya, minum air putih atau air kosong tu bukan hanya musim gelombang haba, kan? Tapi sepatutnya ia menjadi amalan kita setiap hari, memperbanyakkan minum air putih. Dan yang seterusnya daripada saya adalah diri kita sendiri, kan? Kita kena kenal pasti kekuatan yang ada dalam diri kita, kan? Sekiranya kemampuan setiap anak-anak tu tak sama. Kemampuan anak-anak tu tak sama. Sama ada anak-anak ni dia boleh tahan dengan suhu, walaupun suhu 33 darjah Celsius, dia mampu tahan. Ada anak-anak mampu tahan dengan suhu 35 darjah Celsius. Setiap kekuatan anak-anak tu tak sama. Yang penting anak-anak ni perlu sentiasa berhubung rapat dengan guru sekiranya ada tanda-tanda simptom yang seperti saya bagi tahu pada soalan yang ketiga tadi. Gejala-gejala stroke apa. Jadi anak-anak ni kena cepat respon. Dan itu juga anak-anak perlu menjaga kesihatan. Dan sentiasa mematuhi garis-garis panduan yang telah diwawarkan ataupun poster-poster yang telah kita edarkan dalam kawasan sekolah. Terima kasih cikgu. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Zurairus Hasman bin Ismail atas perkongsian itu tadi. Semoga ia menjadi manfaat kepada kita semua. Akhir kata daripada saya dan kru penerbitan Star Smart TV, jaga diri, hiasi peribadi. Star Smart TV, informasi pendidikan segenap dimensi. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih semua.